Darab dalam matematik adalah operasi asas yang digunakan untuk menambah sesuatu nomor secara berulang. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, secara istilah sifir bermaksud daftar bilangan yang digunakan berturut-turut seperti 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Dalam statistik kebarangkalian operasi darab digunakan untuk mengira kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku, contohnya dalam permainan atau eksperimen sains. Menurut Dr. Arbaktun Muhammad, operasi darab adalah asas matematik yang penting dalam kehidupan harian dalam bidang sains, teknologi, dan ekonomi. Selain daripada itu, operasi darab adalah asas matematik yang mempunyai banyak konsep matematik lain seperti algebra dan geometri. Operasi darab dapat memperkuatkan pemahaman konsep matematik yang lebih kompleks seperti pengelompokan dan pengukuran. Ianya juga membantu membina pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah. Menguasai operasi darab ini membantu murid untuk menyelesaikan masalah matematik dengan lebih cepat dan berkesan. Dalam persekitaran pembelajaran yang berkesan, pendekatan interaktif seperti permainan dan aplikasi praktikal boleh meningkatkan minat pelajar, sekaligus menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Seterusnya ialah hasil pembelajaran. Di akhir sesi pembelajaran ini, murid akan dapat memahami dan menguasai konsep operasi darab 2 digit dengan menggunakan kaedah bersusun dengan betul dan cepat, serta boleh membantu meningkatkan penguasaan kemahiran mendarab, malah memberikan keseronokan kepada murid dalam mempelajari matematik. Yang kedua ialah menjawab soalan penyelesaian masalah melibatkan penerapan nombor 2 digit menggunakan kaedah bersusun secara berkumpulan melalui aktiviti bingo dan aktiviti kuis. Apabila pelajar telah memahami konsep darab 2 digit dengan betul, pelajar akan mudah dan cepat menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Malah, melalui aktiviti ini, murid akan bergiat aktif dalam berkumpulan serta bekerjasama untuk mendapatkan jawapan yang betul. Selain itu juga, pelajar akan bersaing dan berlumba-lumba untuk memberikan jawapan. Keadaan ini boleh membantu menarik minat murid untuk belajar yang lebih menyeronokkan dan keadaan kelas tidak akan membosankan. Untuk aktiviti menarik yang boleh digunakan untuk murid tahun 5 antaranya: pertama, penerangan mengenai topik; yang kedua, aktiviti bingo darab; dan yang ketiga, aktiviti kuis, problem challenge. Untuk aktiviti pertama, penerangan mengenai topik, yaitu topik darab, dan membuat penyelesaian. Apabila guru mula memasuki topik baru, maka topik tersebut perlulah diterangkan terlebih dahulu dan membuat soalan serta jawapan kepada soalan tersebut. Antara bahan yang digunakan hanya pen marker dan papan tulis sahaja. Untuk aktiviti kedua pula adalah bingo darab, di mana murid akan menyelesaikan soalan tanpa bantuan guru. Dalam aktiviti ini, guru akan menggunakan bantuan alat teknologi seperti komputer ataupun tablet. Dan bahan bantu mengajar yang digunakan hanya kertas bingo, komputer maupun tablet, proyektor, dan papan putih. Cara melaksanakan untuk aktiviti ini adalah: pertama, guru akan memberikan kertas bingo yang telah dihasilkan kepada setiap kumpulan. Seterusnya, guru akan memutarkan roda Wheels of Name pada tablet ataupun komputer sehingga soalan pertama muncul, misalnya soalan 8/3. Dan yang ketiga, pada kertas bingo, murid akan menandakan jawaban bagi soalan 8/3, yaitu 24. Dan yang keempat, langkah kedua akan diulang, di mana guru akan memutarkan roda Wheels of Name sehingga semua soalan dalam roda habis diselesaikan, dan
Bagi kumpulan yang pertama berjaya menyelesaikan dan pangkah semua jawapan pada kertas bingo akan dikira sebagai pemenangnya. Untuk aktiviti ketiga pula adalah aktiviti kuis problem challenge. Bahan bantu mengajar dalam aktiviti ini adalah soalan masalah perkataan berkaitan darab. Cara pelaksanaan bagi aktiviti ini mudah saja, di mana guru hanya menyediakan soalan masalah perkataan yang memerlukan darab untuk diselesaikan, seperti sebuah lori mengangkut 12 kotak dan setiap kotak mempunyai 8 botol. Berapa jumlah botol yang diangkut oleh lori tersebut? Maka dengan itu, murid akan bekerja secara berkumpulan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan guru akan memanggil salah seorang ahli kumpulan untuk mempersembahkan jawaban mereka di hadapan papan putih. Hai semua, hari ini saya akan menerangkan objektif pengajaran yang terdapat dalam RPH ini. Objektif pembelajaran darab untuk murid tahun 5 adalah untuk membangunkan kemahiran penting dalam operasi matematik dan menyediakan asas yang kukuh untuk topik yang lebih kompleks pada masa depan. Berikut adalah beberapa objektif utama. Objektif utama ialah menguasai kemahiran darab asas. Objektif ini bertujuan supaya murid dapat mendarab nombor dengan tepat dan pantas menggunakan sifir 1 hingga 12. Penjelasannya ialah murid perlulah menghafal sifir ini dan menggunakannya untuk pengiraan harian tanpa memerlukan bantuan seperti kalkulator. Objektif kedua ialah menggunakan darab bersusun. Melalui objektif ini, murid dapat melakukan darab nombor berbilang digit menggunakan kaedah darab bersusun. Penjelasannya ialah murid akan belajar bagaimana mendarab nombor dengan 2 atau lebih digit dengan menggunakan kaedah yang tersusun. Ini dapat membina kemahiran untuk pengiraan yang lebih besar dan kompleks. Objektif yang terakhir, objektif ketiga ialah memahami prinsip-prinsip darab. Melalui objektif ini, murid dapat memahami dan boleh menerangkan sifat-sifat darab seperti komutatif, distributif, dan asosiatif. Penjelasannya ialah prinsip ini adalah asas penting dalam matematik. Contohnya sifat komutatif, A darab dengan B sama dengan B darab A. Ia menunjukkan bahawa susunan nombor tidak mempengaruhi hasilnya. Sifat distributif pula membantu dalam memecahkan masalah darab yang lebih besar kepada bagian yang lebih kecil untuk memudahkan pengiraan. Akhirnya, saya telah menerangkan dan menguraikan serba sedikit ketiga-tiga objektif sebentar tadi. Kesemua objektif ini memastikan bahawa murid bukan sahaja menguasai operasi darab dengan baik, tetapi juga mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam pelbagai situasi kehidupan sebenar, serta persediaan untuk topik matematik yang lebih mencabar pada masa akan datang. Okey, sekarang kita beralih kepada template RPH. Ini adalah template RPH kumpulan 4. Cantik kan template kami? Ada warna-warna. Tapi bukan itu yang kita mau kupas dan uraikan pada malam ini. Jadi, kita akan zoom sedikit sebab saya percaya kamu tidak nampak sekarang. Jadi, okey, saya zoom lah. Okey, saya sudah zoom. Jelas bahkan? Nampak bahkan? Okey, ini adalah rancangan pengajaran harian. Seperti yang anda dapat lihat, pada template RPH ini tidak ada nama. Jadi, siapa-siapa pun boleh menggunakan RPH ini. Tarikh pengajaran bagi RPH ini ialah 10 Oktober 2024. Kelas yang diajar ialah 5A. Subjek yang diajar ialah matematik dalam bidang
darab 2 digit. Bilangan murid dalam kelas seramai 32 orang. Standard kandungan 3.1, memahami dan melakukan operasi darab 2 digit. Standard pembelajaran 3.1.2, mendarab nombor 2 digit dengan tersusun. Objektif, murid boleh dan menguasai operasi darab nombor 2 digit dengan betul menggunakan kaedah bersusun. Kaedah pentaksiran yang digunakan ialah pengenalan selama 5 hingga 10 minit, di mana guru akan menerangkan tajuk dan tujuan pembelajaran. Kedua ialah pengajaran dan pembelajaran PDP selama 20 hingga 30 minit, di mana guru akan mengajar bagaimana untuk mendarab. Dan yang ketiga ialah aktiviti penyelesaian masalah individu dan berkumpulan selama 30 minit. Di mana aktiviti ini guru akan menerangkan dan membuat soal jawab serta melihat jawapan masalah di papan putih. Murid akan dibahagikan dalam 8 kumpulan untuk aktiviti bingo. Kumpulan terawal mendapat bingo adalah pemenang. Murid juga akan diberi kuis secara individu bagi penyelesaian masalah soalan berangkai. Sebagai penutup bagi sesi pembelajaran pada masa itu, guru akan memberi pujian dan galakan kepada murid yang berjaya menguasai bidang darab 2 digit. Guru juga akan memberi latihan latih tubi kepada murid sebagai ulang kaji mereka. Guru akan mengingatkan juga supaya membuat ulang kaji dan memberi tarikh masa penghantaran latihan latih tubi. Refleksi bagi RPH ini, pertama, murid dapat memahami konsep dan cara penyelesaian masalah. Kedua, mewujudkan perkongsian ilmu dan kerjasama kumpulan. Ketiga, melahirkan sifat berdaya saing antara murid. Dan inilah template RPH kumpulan 4. Langkah pengajaran. Langkah pengajaran ini akan dilakukan selama 1 jam. Pengenalan 5 minit hingga 10 minit. Aktiviti. Guru akan menerangkan tajuk dan tujuan pembelajaran. Berikan contoh mudah yang relevan dengan kehidupan harian untuk menarik perhatian murid. Bahan bantu mengajar, kad nombor atau objek fizikal untuk visualisasi. Penyoalan, guru akan bertanya murid beberapa soalan pengenalan seperti berapa 5 darab 6? Jika ada 3 kotak dan setiap kotak ada 10 barang, berapa jumlah barang? Aktiviti PDP 15 minit hingga 20 menit. Aktiviti. Guru akan menerangkan dan menunjukkan langkah-langkah untuk mendarab nombor 2 digit menggunakan kaedah darab bersusun di papan putih. Murid diminta untuk menyalin contoh dan melakukan pengiraan sendiri. Bahan bantu mengajar, papan putih, marker, kertas kerja, latihan. Penyoalan, guru memeriksa kefahaman dengan bertanya soalan. Mengapa kita letakkan sifar di tempat yang kedua semasa darab dengan puluhan? Bagaimana kita menambah hasil darab tersebut? Aktiviti berkumpulan 15 minit. Aktiviti. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil untuk menyelesaikan beberapa soalan darab yang lebih mencabar secara kolaboratif. Setiap kumpulan perlu menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 soalan darab 2 digit dan menunjukkan jalan kerja di papan putih. Bahan bantu mengajar, kad soalan darab, papan putih kumpulan, pen marker. Penyoalan, guru menggalakkan murid untuk berbincang sesama mereka dan menjelaskan langkah-langkah kepada rakan kumpulan. Penutup 5 minit hingga 10 minit. Aktiviti.
Guru mengulangi konsep darab bersusun dengan memberi 1 atau 2 soalan secara lisan. Guru memberikan pujian atau galakan kepada murid yang dapat menyelesaikan soalan dengan betul. Guru membuat kesimpulan mengenai pentingnya kemahiran darab dalam kehidupan harian. Penyoalan. Soalan lisan untuk pengukuhan. Apa yang kita pelajari hari ini, murid-murid? Bolehkah seseorang terangkan apa yang kita lakukan bila mendarab nombor 2 digit? Jika murid-murid pada masa itu dapat jawab, objektif tercapai. Tetapi jika tidak, objektif tidak tercapai. Penilaian dan refleksi selama 5 minit. Murid akan menyelesaikan soalan latihan di buku kerja mereka yang diberikan oleh guru. Guru akan memeriksa jawapan untuk memastikan mereka memahami konsep dengan betul ataupun tidak. Refleksi guru. Guru menilai sama ada objektif pengajaran tercapai ataupun tidak dan menulis nota untuk pengajaran seterusnya. Contoh, adakah murid memahami konsep dengan jelas? Ya atau tidak? Adakah terdapat sebarang aspek yang perlu diulang atau dipertingkatkan? Sepercaya RPH ini adalah sebagai kayu pengukur bagi seorang guru untuk mencapai objektif. Objektif ini tidak juga akan tercapai secara 100% jika pada waktu itu ada setengah murid terlibat dengan aktiviti kokurikulum yang lain. Jadi, kita harus mengambil inisiatif yang lain untuk melakukan apa aktiviti yang harus dilakukan mengikut kesesuaian pada waktu itu. Jadi, sekian daripada saya. Inilah langkah pengajaran kami. Seterusnya untuk analisis reflektif, objektif pengajaran dan pembelajaran hari ini ialah untuk memastikan murid dapat memahami dan menguasai konsep mendarab nombor 2 digit menggunakan kaedah bersusun dengan tepat berdasarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan seperti mana yang dirancangkan dalam rancangan pengajaran harian. Objektif pengajaran dan pembelajaran ini akan berkesan dengan adanya pelaksanaan pelbagai aktiviti kumpulan seperti bingo dan kuis. Para murid dapat menjayakan aktiviti kumpulan ini dengan memahami konsep mendarab nombor 2 digit dengan kaedah bersusun. Dalam aktiviti berkumpulan ini juga, murid telah melibatkan diri masing-masing secara aktif di samping mengamalkan sikap kerjasama di antara ahli kumpulan dalam membuat aktiviti yang diberikan. Pengajaran dan pembelajaran ini juga dapat dilaksanakan dengan lancarnya dengan adanya alat bantuan mengajar yang berkesan seperti papan tulis, pen marker, kertas bingo, komputer dan projektor. Alat bahan bantu mengajar ini sebenarnya banyak membantu dalam menerangkan konsep secara ringkas dan jelas, malah menarik minat murid untuk belajar. Untuk cabaran utama yang dihadapi adalah masa mengajar yang memastikan setiap murid dapat memahami langkah-langkah darab bersusun. Terdapat juga di mana beberapa murid mengambil masa yang lebih lama untuk memahami konsep ini menyebabkan aktiviti kumpulan sedikit terganggu. Seterusnya untuk cadangan, bercadang untuk menggunakan lebih banyak aktiviti berasaskan visual seperti kad gambar bagi membantu murid yang masih lemah dalam darab. Selain itu juga memberikan latihan tambahan secara individu kepada murid yang lemah. Hello. So, Anis akan bentangkan mengenai penutup. Untuk poin yang pertama, pentingnya penggunaan RPH untuk mencapai objektif. So, RPH ni memang direka khas untuk mencapai sesuatu objektif pembelajaran pada hari tersebut lah. Let's say hari itu kita punya objektif untuk menghasilkan murid-murid yang boleh mendarab nombor 2 digit. So, memang kita akan fokus untuk sampai objektif itulah.
Poin yang kedua pula adalah perancangan yang sistematik dan berperinci. So RPH memang fungsi dia untuk mencapai perancangan sistematik dan terperinci supaya taklah kita out of topic bila mengajar. Dan kepentingan RPH itu sendiri untuk menghasilkan guru-guru yang boleh mengikut sistematik tu. So apabila kita mengajar dalam kelas, murid-murid perlu mengikut apa yang kita dah plan awal-awal. Okay. Untuk poin yang ketiga pula adalah penggunaan sumber dan bahan bantu mengajar yang pelbagai. So RPH and then untuk murid juga kita dah tahu banyak bahan bantu mengajar yang ada dalam kelas dah. So kita kena ikut juga apa yang kita dah plan supaya kita taklah mensia-siakan bahan bantu mengajar tu. And then yang keempat, pengintegrasian kemahiran berfikir aras tinggi. So RPH ni bila kita dah buat aktiviti, contohnya aktiviti permainan dalam kelas lah, so fokusnya tu memang kita nak capai kebat ni supaya murid-murid tu tak terfokus tertentu tu untuk satu topik tu je. Dia lebih faham, lebih mendalam, so dia akan ingat bila dia buat latihan, dia dah boleh fikir sendiri. Itulah fungsi kita buat RPH supaya menghasilkan murid-murid yang berkemahiran berfikir secara aras tinggi. And then yang point paling last pula adalah penilaian formatif dan menghasilkan murid yang proaktif. So bila kita buat RPH, kita akan ada aktiviti. So dalam aktiviti ni kita boleh tengok macam mana murid boleh memberi kerjasama dalam guru mengajar sebagai fasilitator dan mereka menjawab. Dan kita dapat tengok juga feedback dia immediate lah. So kita boleh nampak murid tu faham ke tidak menerusi aktiviti yang kita buat secara berkumpulan. So itu saja dari saya. Terima kasih.